Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وارزقنا فهم الأنبياء والمرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, yang dihormati lagi dikasihi Ayahanda Tuan Haji Zainal selaku pengerusi Masjid Karyah Kampung Paya, begitu juga Ashabul Fadilah, para imam, para ustaz, tuan-tuan barisan AJK, pegawai masjid yang berkhidmat dengan masjid, pemimpin-pemimpin masyarakat serta ahli jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi diberkati Allah. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana diberinya kita rahmat dan hidayahnya untuk sama-sama kita berbakti kepadanya. Di malam yang berkat ini kita dapat beriktikaf dan insya-Allah kita akan cuba berkongsi sedikit sebanyak mengulang kaji apa-apa yang telah disusun oleh para ulama yang muktabar, apa-apa yang telah disampaikan oleh para ustaz atau tuan guru yang dahulu. Jadi mudah-mudahan kita akan dapat manfaat menjadikan ianya satu pegangan hidup kita untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengampunkan segala dosa serta kesalahan kita, diselamatkan dari kemurkaannya di dunia dan di akhirat. Jadi kita bukalah muka surat, saya rasa kita buka muka surat 306 lah. Betul yang kelima, dan kata Syekh Abu Hasan Ash-Shazili. Kitab saya ni 306. Kalau kitab hijau 271. Kitab hijau 271. Kitab warna hitam 306. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Yang kelima, dan kata Syekh Abu Hasan Ash-Shazili yang dirahmati Allah Ta'ala ataupun rahimahullahu ta'ala. Ini satu bentuk lafaz doa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia lah, lebih-lebih para ulama, para awliya. Kita sebut rahimahullah, rahimahullah, Allah yarham, samalah makna dia. Almarhum, almarhum, ini yang dirahmati. Ada kalau ulama tu masih hidup, tok guru tu masih hidup, kita tak katalah rahimahullah, atau tak katalah Allah yarham. Kita sebut hafizallahu, hafizallah, mana semoga Allah memelihara beliau. Kan semoga Allah memelihara beliau. Itu sebagian bentuk doa lah. Okey, jadi kata Syekh Abu Hasan Ash-Shazili. Abu Hasan Ash-Shazili ini satu orang wali Allah besar di zamannya. Dia dilahirkan di Maghribi, kemudian berhijrah ke Mesir, wafat di Mesir jugalah. Dia punya tarekatnya dikenali dengan Syaziliyah, tarekat Syaziliyah. Dia ni keturunan Nabi SAW. Jadi kata Syekh Abu Hasan Ash-Shazili, zikir yang paling baik, yang paling baik, paling afdal lah bagi murid itu ialah la ilaha illallah.
selama ia masih berada di dalam hawa nafsu. Maka apabila nafsunya sudah fana, sudah hancur, maka zikir Allah itu terlebih manfaat baginya, bagi murid tersebut. Jadi mengikut pandangan Syekh Abu Hasan Asyazili rahimahullahu ta'ala, dia kata bagi murid, orang yang baru-baru nak masuk berjalan menuju Allah Ta'ala, mereka ni masih kuat keinginan hawa nafsu, kuat makan, kuat tidur, kuat dia ada sifat-sifat banyak mazmumah lah. Ada masih dengki, ada riak, ada tamak, ada sombong, ada ujub, dia macam-macam ada. Dia angan-angan panjang, itu semua. Tapi dia dalam masa yang sama dia nak menuju Allah. Jadi dia masih dibelenggu dengan hawa nafsu, keinginan-keinginan nafsu syahwat berbagai-bagai lah. Masih banyak panas baran ke dan sebagainya. Maka afdallah dia banyak zikir dengan la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah. Kemudian bila nafsunya sudah fana, dengkinya sudah hilang, takaburnya atau berkurangan lah, sifat-sifat mazmumahnya sudah banyak dihakis, dan dia sudah mempunyai kesedaran yang tinggi, maka afdallah dia berzikir dengan kalimah isim mufrad, isim nama Allah yang tunggal, Allah. Kan? Jadi dua-dua dia dalil lah. Dari Allah pun Rasulullah kata afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Wa afdal doa alhamdulillah, dan doa yang afdal sebut alhamdulillah. Kan? Okey, Allah ni banyaklah. Ada ulama tak setuju juga, dia komen macam-macam dalam YouTube tu. Ikut suka dia lah. Ikut suka dia lah kan. Siapa nak beramal lah. Macam tarawih 8, 10, 20 kan. Alah tak buat langsung. Nak tikai macam kan. Sebab ada hadis lah, Rasulullah kata la taqumus sa'ah, tak akan berlakunya kiamat hatta la yuqalal fil ardi Allah. Sehingga tak disebut di bumi ini Allah kan. Mana kalau orang tak ada beriman, tak disebut nama Allah tu di kiamat dunia ni. Jadi berbagai-bagai lah. Kan, dia kata tak ada makna sebut Allah ni, dia kena subhanallah, alhamdulillah. Ada pula kalimah Allah tak ada makna. Dia sebut Allah tu nama bagi zat. Nama bagi zat. Bila sebut Allah, maka semua kesempurnaan sifat-sifat ataupun paling koman lah, Asmaul Husna tu semua ada dalam kalimah Allah. Kan, Asmaul Husna tu 90 Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, macam-macam lah, Dzul Ikram apa semua tu, semuanya ada dalam kalimah Allah. Dia kata tak ada makna pula. Dia kata tak ada makna pula kan. Ikut suka dia lah kan. Tok Guru saya kata lantak dia lah. Kan, nak petikai, yang penting sampai Tuhan. Yang penting sampai nak berbahas ni masalah. Okey. Saya tadi teringat satu kisah dalam kitab Fadilat Zikir. Fadilat Zikir lah, Maulana Zakaria. Malah ni borak sikit lah. Nanti SOP banyak, kena borak kalau tak stres. Jangan ada saman, aku sudah tak pakai mask kan. Pakai kan mencungap saya nak mengajar. Nak pakai kacamata pula bila pakai ni. Kita pakai mask kan. Dia bercakap tu dia berpeluh dekat kacamata ni. Masalah juga. InsyaAllah tak kena COVID dah. Jauh. Okey, cerita. Jadi dia kisah satu orang nama Said Ali. Said Ali Al-Maghribi. Jadi dia ni satu orang guru syekh lah, satu guru mursyid murabbi. Jadi satu ulama nama Syekh Ulwan. Syekh Ulwan, dia ni ulama besar.
dan dia bertaraf mufti. Mufti dulu bukan mufti sekarang, dulu punya. Bukanlah pelekeh, dia tahap punya ilmu dia, makna orang yang layak beri fatwa. Dan dia mengajar, boleh kitab, beri fatwa sebagainya. Kemudian dia berguru dengan Said Ali ni. Jadi Said Ali ni pasal dia nak belajar ilmu ni lah, ilmu tarekah ni. Jadi Said Ali tak bagi dia mengajar. Mengajar tak boleh, mengarang kitab tak boleh, bagi fatwa pun tak boleh. Dia kena banyak zikir, kerja dia sebut la ilaha illallah saja. Zikir la ilaha illallah. Pergi semayang buatlah. Zikir Allah tak semayang tu mangkuk ayun. La ilallah ialah banyak zikir la ilaha illallah. Jadi anak-anak murid syekh ni pun bising lah, kata ni apa hal tok guru kita ni, bagian-bagian orang pun bising lah. Kan, jadi satu isu besar juga. Kemudian Syekh Ulwan ni dia baca Quran. Jadi Said Ali ni dapat tahu, dia larang baca Quran. Jangan baca Quran. Dia tak bagi. Lagi huru-hara masyarakat. Dia kata dah, Tuan Syekh kita ni dah ikut ajaran sesat. Quran pun tak boleh baca. Tok guru apa ni tak bagi baca, tak bagi baca Quran. Ini dah zindik lah, macam-macam lah. Orang duk kata macam-macam kan. Pasal mengajar dah tak bagi. Bagi fatwa pun tak boleh, mengarang kitab pun tak boleh. Jadi kitab pun semua tak boleh tengok. Kerana zikir la ilaha illallah, la ilallah. Okey. Baca Quran pun tak boleh. Tak dibenar adik guru dia. Kemudian sampai satu peringkat guru dia tengok, maknanya zikir dia tu dah meresap dalam hati dia, dalam jiwa dia kan. Jadi barulah Said ni kata, kau dah boleh baca Quran, kau dah boleh mengajar. Bila dia buka Quran, dia baca, Masya Allah, berbagai-bagai ilmu yang baru Allah Ta'ala buka kat dia, yang dia tak pernah, dan dia tak sangka-sangka. Allah buka berbagai-bagai rahsia. Jadi kata guru dia, sebab itulah aku suruh zikir la ilaha illallah, sebab Allah ni iman. Iman dikuat dengan la ilaha. Jadi selama ni kau mengajar tu dalam keadaan mungkin dalam darjah nafsu amarah ke, lawamah ke, mulhamah ke. Di sisi orang sufi, amarah, lawamah, mulhamah ni kira sesat lagi. Dia kira sesat lagi, sebab tak sampai mutmainah. Mutmainah baru dia layak ahli syurga. Habis amarah, orang marah mengajar marah, bawa je sesat boleh lah dia kata. Tapi kita belum sampai tahap tu, kita baca dululah, insya-Allah kita cubalah. Kan? Orang marah, orang lawamah mengajar. Dia pun tak kenal Tuhan, nak cerita pasal Tuhan, jadi sesat barat dia kata. Kan, dia pun duk merepek tak ketahuan dia. Seperti apa, orang buta pegang apa? Pegang gajah. Kan, macam itulah ibaratnya. Kata sebagian ahli sufi, tak bersih jiwa lagi. Nah, masih ada tamak. Quran tak diturunkan kepada orang tamak. Nabi SAW ada tamak, mana ada bakhil, mana ada sombong, mana ada riak, mana ada takabur, mana ada hasad. Rasulullah tak ada penyakit tu. Dia tak ada. Jadi kita baca Quran dengan tamak. Jadi kita tafsir Quran ikut tamak kita. Kita tafsir Quran ikut perangai bakhil kita, ikut perangai hasad kita. Jadi Quran itu tak jadi penawar, dia kata. Wallahu alam. Itu sebagian pendapat. Tapi kita kena zikir lah. Mana nak bersihkan tu kena zikir. Jadi itu kisahnya lah. Kan? Abu Hasan Syazali ni tadi saya baca sejarah dia lebih kurang lah. Dia ni orang wali Allah besar, tapi dia kaya raya. Dia kaya raya lah. Jadi ada satu orang pemuda nak jumpa Syekh Abu Hasan Syazali ni. Pasal dengar dia, orang kata dia tok wali. Dia nak ambil manfaat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bismillah. Jadi bila dia pergi rumah Syekh Abu Syazali ni, dia banyak harta, dia punya ladang dia sebagainya, kaya raya. Jadi dia pergi rumah Abu Syazali, dia tengok macam istana. Dia pun terkejut, dia katakan orang sufi macam ni.
Tak? Orang sufi macam ni. Orang sufi takkan macam ni. Orang sufi kena duduk rumah buruk-buruk. Rumah nak roboh-roboh tu, baju koyak rabak. Alhamdulillah. Kalau tak ada SOP boleh minum teh tarik ni. Dia viral kan nanti lah kan. Minum teh tarik lah. Kacau gitu lah. Okey. Jadi bila pergi tu, pemuda ni terkejut. Dia faham ahli sufi ni begini. Ikut faham dia lah. Orang zuhud mesti dia pakaian dia begini. Contohlah. Orang zuhud ahli sufi mesti dia faham dia. Kita pun faham macam tu lah. Okey lah. Kemudian dia pun keluar lah. Tak jadi. Dia macam keliru. Tahya tak tidak. Abu Hasan Syazali ni orang yang orang ahli sufi. Lepas tu dia tengah jalan, dia bertembung dengan satu orang yang naik kereta kuda yang mewah. Jadi orang tu pun tegur dia, ajak naik sekali kereta kuda tu. Berbual lah. Kemudian orang ni pun bagi dia minum air perahan anggur yang sedap. Jadi orang pemuda dia peminum, dia rasa dia tak pernah rasa punya enak, punya sedap, punya lazat jus anggur tu sebelum ni. Jadi dia dapat, jadi dia tak mau, dia jaga sungguhlah air dalam gelas tu, tak nak bagi tumpah. Jadi orang ni pun bawa dia pusing dalam kota, berbual, bercerita kan. Jadi budak muda ni duk jaga air ni, dia tak fokus apa orang tua ni cakap pasal kota ke apa. Okey, kemudian rupanya orang tu adalah Abu Hasan Ash-Shazili. Sampai rumah tu balik. Sampai rumah yang istana tu lah. Kemudian Abu Hasan Ash-Shazili tanya, macam mana, apa pandangan kamu wahai orang muda tentang kota-kota ni? Kan, bandar ni lah. Budak tu terkejut nak cakap apa. Sebab dia duk tumpu jangan air tumpah. Jus anggur tu jangan tumpah. Jadi dia tak kisah, dia tak hirau tentang bangunan-bangunan ke, pokok ke, apa ke, dia tak ambil kisah. Dia cuma fokus jangan air tu tumpah. Jadi kata Syekh Abu Hasan Syazili, macam itulah aku dengan harta kekayaan. Kan? Macam itulah. Mana aku sentiasa hati aku bersama Allah, maka aku tak peduli dengan apa yang selain Allah. Kan? Aku bersama Allah, aku tak ambil peduli dengan perkara yang selain Allah Ta'ala. Dia tak terlekat dengan keduniaan dia. Macam kamu tu tak nak bagi air tumpah, sehingga kamu tak fokus kepada bandar ni tadi. Barulah budak ni faham. Kan? Macam itulah. Itu cerita dia tentang Abu Hasan Syazili. Dia pernah sebagian kata-kata hikmah dia. Dia kata para ulama menerima pangkat wali-wali. Ulama terima ada wali Allah, tapi para ulama menolak orang yang dilantik menjadi wali. Kan? Misal kita mengaji, kita tahu ada wali Allah, ada hadis begini, dalam Quran pun sebut, tetapi mereka menolak orang yang diberi pangkat wali. Katalah Cik Wan ni wali Allah, tahya tak tidak. Saya tidak. Bila masa dia mengaji tafsir, bila masa dia mengaji kitab, bila masa ada dia jadi kacau. Kan? Baca Quran pun tak betul. Contoh, jangan marah Cik Wan. Contoh, kan? Kan? Bila masa dia, kalau Tuhan nak lantik, apa salah? Dia Tuhan. Dia Tuhan. Tentulah dia punya kata-kata hikmah dia. Dan sewaktu dia hidup, ramai para ulama kata Abu Hasan Syazili ni orang yang zindik. Waktu dia hidup, waktu dia hidup, ramai ulama kata dia sesat. Bila dah meninggal dunia, wali Allah rupanya. Dah mati baru tu wali. Dah mati baru dia tu wali. Sebab tu almarhum Tok Guru kami kata, para awliya ni ibarat batu permata dalam bumi. Batu permata dalam bumi. Kalau kita tak gali, kita tak cari, permata tetap permata.
Kan permata tetap permata, ataupun seperti pokok jati, pokok balak di dalam hutan tu. Kan dia tetap balak. Kalau manusia tak cari, tak manfaatkan, tak boleh buat perabot. Balak tetap balak, jati tetap jati. Macam itulah hakikatnya. Okeylah, wallahu a'lam. Masuk kitab ni balik. Dan keenam, dan zikir yang tersembunyi itu, makna zikir yang akhfalah, zikir sir, zikir pelan-pelan lah, terlebih baik bagi orang yang arifin. Itu dia sebutlah, mana lebih afdal, zikir dengan suara kuat atau dengan sir. Jadi dia orang bahaslah. Dia kata kalau orang yang nafsu dia kuat lah, hati dia keras, susah nak buat ibadat, banyak angan-angan, banyak was-was, banyak bimbang makhluk, bimbang nak hidup. Macam-macam lah kita bimbang ni. Covid ni bila nak habis? Aku doa hari tak angkat, Covid lagi. Kan? Macam-macam lah. Dia benda sesuatu tu semuanya ada takdir, sukatan dia. Walikul syai'in qadra. Bagi tiap-tiap sesuatu tu ada sukatan yang Allah tetapkan. Bila nak habis, wallahu a'lam bisawab. Jadi kita belum sampai kepada hakikat, kita jadi gelisah lah. Jadi gelisah. Jadi susah. Mayang kena jarak-jarak, kena SOP. Dalam SOP makan, kan SOP tu makan sup, rupanya tak boleh. Kan, jadi macam-macam lah kan, kita tak sampai melihat pentadbiran Tuhan tu. Yang bagi SOP hakikat dia Tuhan, yang bagi Covid pun Tuhan, yang tak bagi Covid pun Tuhan, yang bagi semua dia. Qul huwallahu ahad, katakan dia Tuhan yang esa. Takkan ada Tuhan lain, kata guru kami, takkan ada Tuhan lain nak bolak-balik dunia. Dia Tuhan kan. Kalau Tuhan kata hidup, takkan nak mati. Kalau Tuhan kata mati, takkan nak hidup. Contohlah, saya tolong cakap je, dapat pun tak lagi. Jadi kita tak dapat tu lagi. Jadi kita banyak gelisah dalam hidup kita. Banyak gelisah kan. Banyak kita nak campur kerja tangan, kerja Tuhan. Kita nak campur urusan Tuhan. Kerja kita tak buat, duk sibuk kerja Tuhan. Contohlah. Jadi bagi orang yang dia kata zikir sir ni bagi orang yang arifin. Apa dia arifin? Yakni arifin ni orang yang telah sampai kepada ma'rifat. Ma'rifat ni pengenalan yang pasti. Yang pasti, yang qat'i lah, putus. Ma'rifat dengan ilmu hakikat, dia mengenal Allah dengan ilmu hakikat dan dengan ilmu laduni. Betul kerana pada kebiasaannya zikir dengan hati itu sekalian kelakuan mereka di dalam zikrullah. Jadi zikir bagi satu peringkat manusia, satu golongan yang panggil arif billah, arifin, makna wali-wali Allah lah. Wali-wali Allah, mereka ni kenal Allah dengan secara hakikat, dengan ilmu laduni. Ilmu ni dua lah cara basicnya. Satu ilmu kasbi, ilmu kena usaha. Macam kita lah, kena ada kitab, kena datang masjid, mendengar apa ustaz mengajar, tok guru menyampaikan, kena belajar menulis, belajar membaca, ada dia punya peraturan dia. Usaha, kena usaha. Satu lagi ilmu laduni atau ilmu wahbi, bukan ilmu wahbi, anugerah. Dia panggil ilmu anugerah daripada Allah Ta'ala, direct lah. Allah bagi dia ilham. Bagi dia ilham dengan perantaraan malaikat muqarrabin ke apa ke. Dia dapatlah satu ilmu tu. Ilmu laduni ni ambil daripada ayat Al-Quran kan, surah Al-Kahfi tu, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Musa alaihi salam dengan Nabi Allah Khidir. Jadi Nabi Musa ni dia syarah lah kat dia punya umat dia. Syarah, umat dia kagum. Tanya dia, wahai Nabi Allah Musa, ada tak orang paling banyak ilmu lebih pada engkau?
Nabi Musa kata tak ada lah, akulah paling banyak ilmu. Akulah yang paling banyak ilmu. Kan dia paling banyak ilmu sebab dia nabi. Tentulah dia rasa dia lah, dia nabi kan, sebab nabi ni bukan masuk sekolah, bukan masuk universiti. Ilmu nabi-nabi. Bukan masuk universiti, bukan masuk maktab, bukan ada SPM, STP, diploma, master, PhD, profesor ke apa. Nabi punya ilmu. Kan Tok Guru dia malaikat Jibril pula. Kan bukannya jin ifrit iblis ke mengajar dia, bukan Tok Bomo pawang ke apa kan. Ini malaikat Jibril mengajar. Allah Taala bagi dia direct ilmu. Tentulah dia berasa dia lah paling banyak ilmu. Lebih-lebih lagi zaman tu dia Nabi Ulul Azmi, Nabi yang paling besar zaman tu. Dia berasa tu yang salah tu. Akhirnya Allah perintah dia suruh cari satu hamba Allah yang Allah Ta'ala anugerah satu ilmu yang tak serupa macam dia. Itulah Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Allah Khidir alaihi salam. Bila jumpa tu, jadi Allah kata mu'allamnahu wajada, mana keduanya fawajada abdan, maka mendapatilah keduanya siapa dia, Nabi Musa dan pembantu dia. Jumpa siapa? Abdan min ibadina, akan satu hamba daripada kalangan hamba-hamba kami. Itulah dalam hadis kata Khidir alaihi salam. Atainahu rahmatan min indina, kami memberi kepadanya rahmat daripada sisi kami. Wa 'allamnahu, dan kami mengajar dia hamba kami tu min ladunna ilma, daripada sisi kami akan ilmu. Jadi dia dapat satu ilmu anugerah Tuhan yang tak serupa dengan Nabi Musa alaihi salam. Itu dipanggil ilmu daripada laduna tu. Laduna ambil laduni. Ilmu yang kenal Allah secara begitu. Kita kenal Allah juga, tapi kita kenal secara akal, secara ilmu syariat. Kita kenal Allah secara ilmu syariat, belum sampai hakikat. Jadi kita kenal Allah, tapi temberang kita masih ada. Kan tamak masih ada, kedekut masih ada, riak masih ada, ujub masih ada, nak cari salah orang masih ada. Banyaklah penyakit tu. Jadi kita kenal Allah tu tak sampai hakikat. Bila tak sampai hakikat, maka segala sifat-sifat tercela dalam diri kita tak hilang. Ada banyak masa ni. Kan dia tak hilang. Dia tak hilang. Masih ada sifat-sifat tu. Kan berasa khusyuk, berasa ikhlas. Kita rasa kita ikhlas, kita rasa kita khusyuk. Macam-macam lah kita rasa. Tak sampai hakikat. Nak berzikir tak? Bongak cukup banyak. Nak kan? Baca Quran rajin kan? Bila Allah Ta'ala uji dia dah menenting dah. Apa aku nak makan macam mana ni? Susahlah aku nak kan? Mak kalau boleh, atuk kalau boleh naklah tengok sebelum atuk mati, abah mati, omak mati. Nak tengok engkau lah bersanding. Bukan dia nak mati husnul khotimah, dia dah mati nak tengok anak kahwin dulu. Contohlah kan. Dia masih tersangkut dengan makhluk. Kan. Dia masih tersangkut dengan makhluk. Dia tak sampai hakikat. Dia tak sampai hakikat. Dia tak sampai hakikat. Dia mengarut banyaklah. Masuklah kubur. Masuklah kubur. Kan, dia dalam segala kitab Hikam Abu Madian lah. Jadi orang tanya kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala. Jadi orang tanya, kau dapat ilmu ni daripada mana? Dia kata, kami mengambil ilmu ni daripada yang hidup tak pernah mati, yang tak mati. Kan, kami mengambil ilmu ini, mana ilmu dia lah, ilmu kesufian ni, daripada yang hidup, minal hayy alladhi la yamut, daripada yang hidup tak mati. Kau orang ambil ilmu pada orang dah mati ni. Jadi dia orang tanya, apa dalil kau dapat ilmu ni? Dalil kau cakap ni? Baca Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Hendaklah kamu bertakwa pada Allah, pasti Allah mengajar kamu.
Hadis dia kata, Rasulullah kata, man amila bima alima. Dia sentiasa berzikir dalam setiap keadaan, makan, minum, tidur, berjalan, baring, mulut dia bercakap tapi hati dia berzikir. Mulut dia mengunyah makanan tapi hati dia berzikir. Mulut dia minum air tapi hati dia berzikir. Mata dia lelap tapi hati dia hidup dengan Allah Ta'ala. Itu dipanggil orang yang sudah sampai ke muncak arif billah. Kerana inilah para ulama berkata, kata ulama ahli sufi, idza arafallaha ta'ala kalla lisanuhu. Artinya, apabila seseorang itu mengenali Allah Ta'ala, yakni dengan pengenalan yang pasti, dengan ilmu hakikat, nescaya lidahnya menjadi keluh. Dia keluh nak komen Tuhan, tak pandai dah. Dan kata Syekh kami, Kutubul Akwan, Sayyidi Syekh Muhammad bin Sayyidi Syekh Abdul Karim As-Saman Al-Madani, yang dirahmati Allah Ta'ala, Madarul Arifin Al-Fikru wal Jaulan. Artinya, peranan orang yang arifin itu, atau peredaran orang-orang arifin itu, ialah memikirkan Allah Ta'ala dengan hati mereka, dan mereka memandang kenyataan Allah Ta'ala dan tajali Allah Ta'ala di dalam hati mereka, yakni hati mereka semata-mata ingat Allah Ta'ala. Kan? Jadi itu dipanggil orang yang arif billah, yang kenal Allah, pemikiran dia fokus kepada Allah. Kan? Hati mereka itu sentiasa memandang kepada keagungan Tuhan. Dia tak terhijab, terhalang. Macam kita ni terhalang, nampak sesuatu, kita tak, hati kita tak nampak. Di sebalik itu ada pentadbiran Tuhan yang esa. Jadi kita nampak pentadbiran makhluk lah, macam-macam lah, atau kita berasa kita macam-macam lah kita tu. Kerana inilah Syekh Abu Hasan Asyazili yang dirahmati Allah berkata, inna lananzuru ilallahi ta'ala bibasaril iman wal iqan fa aghnana zalika anid dalil wal burhan. Artinya, bahawasanya kami melihat kepada Allah Ta'ala dengan penglihatan iman dan yakin. Dengan demikian kami tiada lagi memerlukan dalil dan bukti. Kan? Jadi dia dah sampai kepada ilmu hakikat dan ma'rifah. Jadi dia melihat keagungan Allah tu dengan iman dan yakin. Mereka tak perlu dalil, tak perlu bukti. Kita perlu dalil. Apa wujud Allah? Adanya alam ni. Contohlah kan. Ada kata kenal dengan syariat. Apa dalil Allah tu bakok? Baru alam ini. Tak? Mengaji cara macam tu. Macam dia orang tak perlu dalil lagi. Macam kita lah. Tak, dulu kan kita tak ada apa ni, Waze, tak ada Google Map. Betul. Jadi kita katalah nak pergi Ipoh, kita berpandukan dengan papan tanda. Berpandu dengan orang cakap gini ni, itu panggil dalil. Gini-gini kan. Kalau tak terlajak, nak sampai Ipoh tu kena lalu Tapah, Bidu, lepas Bidu aku pun tak tahu apalah. Ada Songkai lah kan, ada ni macam-macam lah kan, sampai Ipoh. Contoh. Jadi kita berpandu kepada dalil. Tapi kalau dah selalu dah sampai, dah tahu, dia bukan main dalil-dalil, jangan saja dah datang sini kan. Bukan sibuk nak sembot lagi dah. Kita dah tahu dah, ini depan ni ada, dulu ada Giant, nak tukar jadi apa benda tak tahu. Icon Safe. Kan? Ada Tesco, ada gini, ada ni. Jadi kita tahu dah. Lepas sekolah apa? Jumaat tu. Dulu sekolah Lukut kan, sekolah Jumaat. Jadi kita tak perlu lagi dah. Kalau orang tak pernah sampai, dia mesti nak kena dalil, tengok papan tanda. Begitulah ibarat. Jadi bila dah sampai, tahu dalil sebab dah kenal. Macam ni Roman ni kata, contoh. Dah kenal kan, umpamanya. Jadi tak perlu dalil, tak perlu bukti dah. Ya. Boleh berhenti? Berhentilah. Tak boleh lebih kan 1000 lah melayang kan. Gurau. Jadi setakat tu dulu yang kita kongsi. Ala kulihal, saya mohon maaf kalau salah dan silap dalam penyampaian, terkasar bahasa, itu daripada nafsu saya sendiri. Jadi insya-Allah kalau ada rezeki, ada jodoh, kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Subhanallah bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika.